Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada surah Al-Ma'idah. Itu surah yang baru setelah kita melalui pentafsiran surah An-Nisa bersama-sama. Seperti biasa, saya akan jelaskan intisari surah Al-Ma'idah terlebih dahulu sebelum kita memasuki ayat pertama daripada surah ini. Al-Ma'idah bermaksud hidangan, kerana di dalam surah ini disebutkan kisah mengenai pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Nabi Isa agar memohon kepada Allah agar diturunkan Al-Ma'idah, iaitu hidangan dari langit untuk mereka. Dapat dilihat insya-Allah dalam ayat yang ke-112 hingga 115. Selain itu, surah ini dinamakan juga sebagai surah Al-Uqud dan juga surah Al-Munqidah. Surah ini mengandungi 120 ayat mengikut perkiraan ulama Kufah, sementara 122 ayat mengikut kiraan ulama Hijaz dan 123 ayat mengikut kiraan ulama Basrah. Perbezaan-perbezaan bilangan ayat ini dapat kita lihat ya di dalam suatu ilmu khusus mengenainya yang disebut sebagai ilmul fawasil. Semua ayat dalam surah Al-Ma'idah diturunkan di Madinah kecuali ayat yang ketiga diturunkan di Mekah. Dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah diturunkan pada petang hari Jumaat di Arafah pada musim haji, iaitu Haji Wada', iaitu haji yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala dalam tafsir Al-Khazin disebutkan juga bahawa surah Al-Ma'idah diturunkan di Madinah kecuali ayat Al-yawma akmaltu lakum telah diturunkan di Arafah dalam Haji Wada'. Baginda telah membacakan ayat tersebut di dalam khutbahnya. Lalu baginda bersabda, Ya ayuhan nas, inna surat al-ma'idati min akhiril qur'ani nuzulan, fa'ahillu halalaha wa harrimu haramaha. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang terakhir yang diturunkan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu laksanakan mana-mana hukum yang dihalalkan di dalamnya dan mana-mana hukum yang diharamkan di dalamnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, perlu saya beritahu bahawa ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum ini bukanlah ayat terakhir secara mutlak, tetapi ayat yang terakhir dalam konteks pensyariatan. Bermaksud pensyariatan itu telah sempurna dengan turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adapun ayat yang terakhir diturunkan secara mutlak ialah ayat wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, iaitu ayat 281 daripada surah Al-Baqarah. Boleh kita lihat perbahasan mengenai ayat terakhir yang diturunkan daripada Al-Quran ini, boleh kita lihat di dalam kitab-kitab rujukan dalam subjek ataupun madah ulumul Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika begitu
Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya supaya melaksanakan hukum-hukum yang dihalalkan dan diharamkan dalam surah ini sahaja? Adakah bermaksud surah lain tidak ada, ataupun surah lain itu, perintah dalam surah lain itu tidak wajib dilaksanakan? Maka dijawab bahawa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang surah ini secara khusus hanyalah untuk bertujuan supaya umatnya mengambil berat tentang pelaksanaan hukum-hukum halal dan haram yang terkandung di dalam surah ini. Setengah pandangan pula mengatakan bahawa tujuan Nabi menyebut secara khusus dalam hadis tersebut tentang surah ini ialah kerana di dalamnya terdapat 18 jenis atau 18 bentuk hukum yang tidak ada pada surah-surah lain di dalam Al-Quran. Imamul Baghawi telah meriwayatkan dari Maisarah, katanya bahawa Allah telah menurunkan sebanyak 18 jenis hukum di dalam surah ini yang tidak ada pada surah-surah yang lain. Mari kita lihat. Yang pertama, hukum berkenaan binatang-binatang yang mati tercekik. Yang kedua, binatang yang mati dipukul. Yang ketiga, binatang yang mati kerana jatuh. Yang keempat, binatang yang mati kerana berlawan atau berlaga. Yang kelima, hukum binatang yang mati dimakan binatang buas. Yang keenam, hukum menyembelih binatang atas nama berhala. Yang ketujuh, hukum yang mengundi nasib atau merenung nasib dengan menggunakan anak panah. Yang kedelapan, hukum binatang yang sudah diajar memburu. Yang kesembilan, sembelihan orang-orang ahli kitab. Yang kesepuluh, hukum berkahwin dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Yang kesebelas, hukum bersuci semasa hendak mengerjakan solat. Yang ke-12, hukum mengenai pemotong tangan pencuri. Yang ke-13, hukum berkenaan larangan berburu semasa mengerjakan ihram atau dalam keadaan berihram. Yang ke-14, larangan memuja berhala dengan mempersembahkan bahirah ataupun unta yang dipotong telinganya. Kemudian yang ke-15 tentang yang sama tetapi mempersembahkan as-saibah, iaitu ternakan yang tidak boleh diganggu. Yang ke-16 mempersembahkan wasilah, iaitu anak kambing betina yang menyambungkan. Yang ke-17 mempersembahkan ham, iaitu unta larangan yang tidak boleh dibunuh. Yang ke-18 menyaksikan wasiat orang yang akan meninggal dunia. Jadi antara keistimewaan surah Al-Maidah ini ialah berkenaan dengan 18 jenis hukum ataupun hukum yang tidak disebut pada surah-surah yang lain. Al-Imamul Maraghi rahimahullah pula menyatakan dalam tafsirnya tentang kedudukan surah ini jika dihubungkan dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah An-Nisa, maka dipanggil sebagai munasabah, wujuhul munasabah, bentuk-bentuk kesinambungan antara surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah yang sedang kita baca bersama ini. Kata Al-Maraghi, yang pertama, dalam surah An-Nisa terkandung beberapa banyak simpulan janji, sama ada janji yang terang-terangan maupun janji yang tertanggung, tentang al-mithaq, tentang perjanjian, tentang akad dan sebagainya. Adapun menyimpulkan janji yang bentuknya berterang-terangan, seperti dalam hal nikah, mas kahwin, bersetia dalam memberikan keamanan dan sebagainya. Sedangkan tentang janji-janji yang tertanggung, iaitu seperti dalam hal membuat wasiat, pada masa meletakkan amanah dan sebagainya, semasa berwakil dan semasa memberi upah akan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, surah An-Nisa merupakan persiapan, dalam pengharaman Arab, dalam pengharaman Arab. Manakala surah Al-Maidah pula merupakan pengharaman yang terus tetap pada Arab tersebut, sehingga menjadi penamat atau penyudah kepada apa yang
disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, kebanyakan isi dalam surah Al-Ma'idah adalah untuk berhujjah dengan golongan Ahlul Kitab, iaitu golongan Yahudi dan juga Nasara, serta menyebutkan sedikit tentang pekerti tentang perangai orang-orang munafik dan musyrikin. Hal seperti itu dahulu telah berulang-ulang disebutkan dalam surah An-Nisa dan agak panjang pula menyebutkannya di akhir surah tersebut. Maknanya ada persamaan di situ. Adapun sebabnya surah An-Nisa itu mengikut susunan di dalam Al-Quran telah didahulukan dari surah Al-Ma'idah. Al-Maraghi kata, kerana dalam surah An-Nisa pada beberapa tempat terdapat ayat dimulakan dengan lafaz ya ayuhan nas, sedangkan bentuk ayat begini adalah menyerupai bentuk ayat yang biasanya diturunkan di Mekah. Dan surah Al-Ma'idah pula pada beberapa tempat terdapat ayat dimulakan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan yang begini adalah menyerupai bentuk ayat yang biasanya diturunkan di Madinah. Oleh sebab itu maka letak surah Al-Ma'idah ini dikemudiankan daripada surah An-Nisa. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama membaca surah ini. Kita mulakan dengan ayat pertama daripada surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang ia kehendaki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan aufu yang diterjemahkan sebagai penuhi dan sempurnakan janji bermaksud melaksanakan sesuatu dengan sempurna, tanpa sebarang cacat cela, tanpa sebarang kekurangan padanya. Maka apabila disandarkan penyempurnaan itu kepada al-uqud, kepada janji, bermaksud janji itu hendaklah ditepati, hendaklah ditunaikan, hendaklah disempurnakan, dilaksanakan apa juga yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Muslimin muslimat dirahmati Allah, terdapat persamaan perkataan yang sering digunakan untuk melambangkan janji di dalam Al-Quran. Di antaranya al-ahd atau al-uhud. Di dalam ayat ini al-aqd ataupun al-uqud. Maka persoalannya, adakah terdapat perbezaan di antara al-uqud dan juga al-uhud yang sering digunakan untuk menggambarkan atau diterjemahkan dengan perkataan perjanjian? Maka dijelaskan oleh para ulama bahawa al-uqud ialah suatu perjanjian yang lebih tegas atau lebih kuat sifatnya, dan ia berlaku di antara dua pihak. Bermaksud pihak yang berjanji dengan orang lain, dengan pihak yang lagi satu. Adapun al-ahd ataupun al-uhud itu boleh, maka ia dinamakan al-ahd ataupun al-uhud. Maka dalam konteks ayat ini, al-uqud di sini bermaksud apa juga yang berupa perjanjian, yang berupa perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, dan kita bertanggungjawab untuk menyempurnakan perjanjian itu kerana kita berjanji melakukan perjanjian dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Berupa kefarduan-kefarduan, kewajipan-kewajipan dan sebagainya, tanggungjawab-tanggungjawab yang ditanggung oleh kita, yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-uqud di sini juga meliputi perjanjian-perjanjian antara manusia sesama manusia dalam urusan muamalah mereka, dalam pergaulan mereka sehari-harian. Dan termasuk juga al-uqud di sini ialah perjanjian-perjanjian yang manusia lakukan ke atas diri sendiri, yang dia berjanji untuk melakukan sesuatu, contohnya, atau meninggalkan sesuatu untuk dirinya, tidak melibatkan sesiapa, yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.